Baik, impak ekonomi COVID-19 mula semakin jelas kita lihat. Semalam, data dari Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan kadar pengangguran di negara ini meningkat kepada 3.9%. Angka tertinggi sejak Jun 2010. Dan jumlah penganggur juga meningkat setakat Mac 2020, 17.1% kepada 610,500 orang. Ini berbanding 521,300 orang pada bulan yang sama tahun lalu, Mac 2019. Jadi, apabila kita mula didedahkan dengan kesan dan impak ekonomi COVID-19 terhadap keuangan, terhadap ekonomi kita, apa yang harus kita lakukan daripada sekarang? Apa normal baru yang kita perlu ubah suai dan ambil pakai untuk menampan impak ini bukan sahaja kepada ekonomi, tapi kepada pekerja-pekerja dan rakyat Malaysia. Antaranya ialah untuk melatih semula upskill dan juga reskill pekerja kita untuk terus menjadi relevan dalam dunia pasca COVID-19. Kita mahu berbincang bersama Profesor Datuk Seri Mat Zabit Abdul Rashid melalui Skype sekarang. Beliau adalah pengerusi Chartered Management Institute atau CMI Malaysia. Okey, Profesor, kita tengok kadar pengangguran sudah pun meningkat. Ini yang kita memang jangkakan pasca COVID-19. Apa cabaran untuk kita melatih semula tenaga kerja kita, khasnya mereka yang hilang kerja, untuk upskill dan reskill mereka? Ya, sekarang ini saya rasa ada 2 atau 3 golongan utama yang perlu diberi perhatian dari segi meningkatkan kemahiran mereka. Sama ada, pertama dari segi pekerja, mereka perlu dilatih semula untuk memahami pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin berbeza daripada pekerjaan yang sedia ada sebelum COVID-19. Ya. Misalnya kita bercakap tentang jurujual. Ya. Hari ini mereka nak menjadi jurujual tidak boleh melakukan kerja seperti dahulu. Jadi mereka harus memikirkan bagaimana menjalankan penjualan secara digital misalnya. Ya. Dan untuk itu maka mereka memerlukan kemahiran bagaimana hendak menggunakan alat-alat teknologi supaya mudah untuk orang memahami dan juga mendapat maklumat yang diperlukan. Perkara yang kedua juga yang sangat penting adalah majikan juga perlu menerima hakikat bahawa cara-cara perniagaan yang sebelum COVID-19 ini adalah sangat berbeza dengan keadaan yang sekarang ini. Hari ini kerana COVID-19 maka kita harus menjaga penjarakan sosial iaitu sebanyak 1 meter sebagai contoh. Dan kerana itu maka kita dapati bahawa banyak perniagaan-perniagaan dilakukan secara talian. Ya? Ataupun wujudnya pada hari ini dikenali sebagai ekonomi perkongsian ataupun sharing economy. Sebagai contoh misalnya kita dapati bahawa permintaan terhadap perkhidmatan pengantaran barangan meningkat dengan begitu mendadak kerana ramai permintaan untuk membeli barangan-barangan secara atas talian. Jadi majikan juga perlu fikir bagaimanakah mereka hendak menawarkan barangan-barangan atau perkhidmatan mereka ini atau produk ini secara talian atau secara kaedah yang berlainan. Satu perkara yang saya rasa yang sangat penting adalah majikan juga harus berubah, berubah untuk menerima kaedah perniagaan yang sangat berbeza dengan sebelum ini. Datuk Seri, kita akan bercakap dengan majikan sebentar saja lagi, tetapi saya mahu fokus kepada pekerja berkenaan dengan meningkatkan kemahiran pekerja, upskill dan juga melatih mereka kemahiran baru, reskilling apabila mereka sudah pun hilang kerja sekarang. Kita dah bercakap berkenaan dengan upskilling dan reskilling ini sudah lama, Datuk Seri. Sebelum ini pun kemajuan kita dalam hal ini, dalam upskilling dan reskilling ini sangat perlahan. Kita Malaysia mempunyai sasaran sebelum ini 35% daripada pekerja hendaklah menjadi tenaga kerja mahir. Sebelum ini pun sukar untuk kita mencapai sasaran itu. Jadi ini adalah satu perjuangan yang kita dah ada sejak dahulu lagi, tapi kita tidak berjaya untuk berjaya dalam apa yang kita mahu capai. Mengapa sekarang kita boleh percaya bahawa kita boleh upskill dan reskill pekerja kita dengan efektif, malah secara beramai-ramai pasca COVID-19? Ya, keadaan COVID-19 ini mungkin boleh kita anggap sebagai satu hikmah kepada masyarakat, khususnya masyarakat pekerja. Kerana dengan adanya COVID-19 ini maka mereka terpaksa belajar untuk mengetahui cara-cara baru untuk mendapatkan pekerjaan. Sebagai contoh kemahiran yang perlu diketahui pada hari ini dari segi pekerja adalah bagaimana mengendalikan pekerjaan secara talian.
ramai yang tak tahu menggunakan umpamanya kaedah Zoom atau Skype atau Webex dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa kaedah yang dari segi kemahiran yang perlu diketahui. Selain daripada itu, golongan pekerja juga harus mempelajari atau belajar mengetahui mengenai teknologi maklumat atau IT savvy Sebagai kalau kita lihat kemahiran hari ini yang sangat penting, antaranya yang sangat penting adalah e-wallet kalau kita lihat. Dan untuk itu maka kemahiran terbaru seperti e-security menjadi satu kemahiran yang sangat penting kerana kita misalnya mendapati bahawa ramai orang cuba menggunakan secara online dengan menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan skamer. Sebagai contohlah, kemahiran yang baru yang kita perlu adalah sebagai, kalau saya kata, adalah juruteknik misalnya. Juruteknik elektrik. Jadi juruteknik elektrik ini seharusnya memahami bagaimanakah dia hendak menjualkan perkhidmatannya secara online dan juga bagaimana dia boleh menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan IT ini untuk kegunaan kemahiran profesional dia juga. Datuk Seri, kita bercakap berkenaan dengan meningkatkan kemahiran pendigitalan, teknologi savvy dan sebagainya. Ini sudah lama Datuk Seri, tetapi agak sukar untuk kita ada kemahuan daripada belah pekerja maupun majikan untuk benar-benar reskill dan belajar kemahiran baru. Khasnya mereka yang mungkin sudah melepasi umur 50 tahun yang kini sudah pun hilang kerja. Bagaimana kita memastikan golongan ini dan juga semua golongan yang lain, khasnya mereka yang mungkin baru hilang pekerjaan, menjadi penganggur baru-baru ini, untuk embrace, untuk betul-betul ada kemahuan untuk mempelajari teknologi dan juga kemahiran-kemahiran digital? Okey, saya rasa, saya rasa kemahuan untuk pekerja itu tidak susah. Misalnya sebagai contoh sebenarnya masyarakat hari ini boleh menerima pendigitalan sebagai satu cara hidup. Misalnya hari ini kita dapati ramai menggunakan e-wallet tapi mereka tak tahu bahawa e-wallet itu wujud. Jadi apa yang berlaku pada hari ini adalah ramai orang yang sebenarnya telah menyertai dalam era pendigitalan tetapi mereka seolah-olah macam menafikan yang mereka itu memahami atau menyertai. Sebenarnya ramai. Kalau kita lihat di dalam satu kajian menunjukkan bahawa peratus penetration internet di Malaysia adalah sangat tinggi. Dan saya yakin bahawa rakyat Malaysia khususnya pekerja mempunyai sikap pembelajaran yang agak positif. Kalau kita lihat bahawa kadar penembuasan internet itu adalah antara yang tertinggi di dunia. Jadi untuk ini saya rasa tidak susah untuk pekerja untuk memahami, cuma kita perlu membuat war-war ataupun memberi tahu atau mengingatkan mereka dari masa ke semasa untuk menyertai dalam era pendigitalan perniagaan pada masa ini. Datuk Seri, untuk meningkatkan kemahiran pekerja dan melatih mereka kemahiran baru apabila mereka hilang pekerjaan dan mereka perlu cari pekerjaan yang lain mungkin dalam bidang yang begitu berbeza, usaha ini memerlukan dana juga. Upskilling and reskilling memerlukan duit dan sebagainya dan sumber dan resources. Adakah kos untuk upskilling dan reskilling pekerja ni, khasnya beramai-ramai ini mungkin beribu-ribu orang, adakah ianya perlu ditanggung oleh pekerja atau majikan? Okey, kalau kita lihat umpamanya bagi mereka yang sudah bekerja, ia tidak akan jadi satu masalah kerana kita ada tabung PSMB yang boleh membiayai sebahagian daripada kos reskilling atau upskilling pekerja. Tetapi yang menjadi cabaran adalah bagi mereka yang belum lagi bekerja, iaitu mereka yang baru keluar daripada ICT. Jadi inilah masalahnya kerana siapakah yang akan membantu untuk menyediakan dana. Jadi satu kaedah yang lebih berbentuk kreatif dan inovatif perlu dilakukan di mana bakal-bakal majikan harus mungkin menyediakan satu sumber untuk melatih mereka supaya di akhir program latihan itu mereka dapat mengambil pekerja-pekerja baru ini untuk menyertai syarikat mereka. Saya rasa perkara ini bukan sesuatu yang baru kerana di Malaysia 30 tahun dahulu pun kita pernah melakukan di bawah program Executive Education iaitu pada tahun 1986 di mana apabila kita mengalami sedikit kemerosotan ekonomi pada ketika itu. Datuk Seri, akhir sekali inisiatif kita untuk upskill dan reskill untuk meningkatkan kemahiran pekerja kita dan melatih mereka kemahiran baru,
kita perlu akui selama ini tidak begitu mencapai sasarannya, berlaku dengan agak perlahan kerana kita ada seperti yang saya sebut sebentar tadi, 35% sasaran kita tenaga pekerja mahir itu pun sukar untuk kita capai. Jadi sebelum ini kemajuan kita dalam inisiatif ini agak perlahan dan kini kita seolah-olah dipaksa untuk mempercepatkan upskilling and reskilling ini kerana impak ekonomi akibat COVID-19 yang meningkatkan pengangguran. Oleh kerana ia perlahan, ia mungkin menjadi tanggungjawab pekerja dan juga majikan sebelum ini. Tapi bagi bahagian majikan, adakah majikan sebelum ini tidak memandangnya sebagai penting untuk mereka reskill pekerja-pekerja mereka? Adakah mereka melihatnya sebagai satu beban kerana ia melibatkan kos, ia melibatkan perlu menghantar pekerja mereka ke latihan, menyebabkan mereka tidak boleh bekerja dan sebagainya. Adakah majikan kurang motivasi untuk buat begini sebelum ini? Saya berpendapat bahawa situasi COVID-19 ini sebenarnya akan mendesak kedua-dua pihak, iaitu pekerja dan juga majikan untuk membuat pelaburan bagi mendapatkan kemahiran-kemahiran baru dan juga ilmu-ilmu supaya mereka dapat menjalankan perniagaan selaras dengan era COVID-19 ini. Dan saya yakin bahawa sebagai seorang ahli perniagaan misalnya, mereka akan terdesak untuk melabur di dalam sumber manusia ini, modal insan ini kerana mereka memerlukan tenaga untuk menzahirkan atau mewujudkan perniagaan itu. Dan saya percaya pekerja juga berminat untuk mempelajari bidang-bidang yang terbaru. Sebagai contoh antara bidang yang sangat penting adalah komputer, sains komputer. Ini adalah satu bidang yang mana pada peringkat awal orang tak minat. Tapi sekarang ni saya rasa ramai generasi muda menunjukkan minat untuk memahami dan mempelajari bidang ini. Okay. Terima kasih Profesor Datuk Seri Mat Zapid Abdul Rashid, Pengerusi Chartered Management Institute Malaysia ataupun CMI.